lain macam. Soalan dia, boleh tak Ustaz cerita pengalaman bersama Datuk Arwah Datuk Dik Aziz masa dia Tuan Guru kita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sebenarnya kalau nak cerita tentang pengalaman bersama dengan Allahyarham Tuan Guru ni panjang. Kerana anaknya sendiri kebetulannya Allah pilih anak ni di kalangan anak saudara beliau yang kira yang kalau nak dikira, kalau ditanya sepupu-sepupu tu memang anak rapat lah dengan Allahyarham. Sebabnya di kalangan ramai-ramai sepupu anak, adik anak-anak saudara Tuan Guru ni, anak diambil oleh Tuan Guru untuk duduk bersama dengan beliau semenjak daripada usia anak 11 tahun. Kemudian sampailah usia anak 17 tahun. Anak tinggal bersama di atas rumah beliau. Dan beliau ni sendirinya di antara anaknya ada 2 orang yang diambil oleh beliau lah. Anak seorang lagi sepupu sebelah perempuan, sepupu perempuan, Nik Zabidah. Tapi anaknya, apabila anak duduk di atas rumah beliau ni, anak duduk dengan duduk sebilik dengan mak pada beliau, iaitu Aminah binti Majid. Waktu mana anak duduk sebilik ni, anak perhati Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat ni pada 2 keadaan. Yang pertama sebelum daripada beliau menjadi menteri besar, dan yang kedua lepas pada beliau menjadi menteri besar. Kerana pengalaman anak dua-dua, waktu mana sebelum kemenangan dan yang kedua lepas pada kemenangan. Waktu mana belum jadi menteri besar ni, beliau sentiasa dalam keadaan yang sentiasa rutin hidup beliau ialah kuliah ceramah, begitulah tiap-tiap masa dan tiap-tiap ketika. Dalam peluang yang ada tu, beliau akan sentiasa kuliah dan tazkirah tak berhenti. Dia pergi ke mana saja pun lepas sembahyang, beliau akan nasihatkan, banyak nasihat dan disilami dengan hadis dan sebagainya. Lepas pada beliau menjadi menteri besar, beliau kurang sikit kuliah, dikurangkan sikit, tapi beliau banyak pada beliau ni untuk pergi ke masjid, pergi ke pejabat dan sebagainya. Kemudian di antara rutin yang anda perhati, sebelum daripada menteri besar dan lepas pada jadi menteri besar, beliau menjaga hati seorang ibu. Hati ibu beliau ni betul-betul beliau jaga. Dan anak sepanjang daripada anak duduk sebilik dengan arwah nenek anak, iaitu Aminah binti Majid, mak kepada beliau lah. Beliau tak pernah dalam hidup beliau ni meninggikan suara depan ibu dia. Dan tiap kali mana lepas pada balik daripada kuliah, beliau akan pergi ke bilik mak dia tu. Dia akan buka pintu mak dia, dia akan tengok mak dia ni dah tidur ke belum. Dia akan pastikan demikian. Begitulah. Dan dia tak boleh tinggal jauh dengan mak ni. Mak ni kalau sekiranya adik-beradik lain yang ambil, dia akan minta supaya hantar cepat-cepat. Dia tak boleh duduk tanpa ibu dia. Ibu ni menjadi besar dalam hidupnya, yang pertama. Yang keduanya, anda sebut juga tadi, beliau jaga solat. Solat ni di antara sifat yang dia jaga. Jaga sangat solat. Solat pula solat berjemaah. Dia amalkan demikian. Pergi ke mana pun, dia akan jaga solat dan sentiasa berjemaah. Anda pernah bermusafir jauh dengan beliau lah. Antaranya daripada Pahang ke Pahang, rumah anda di Pahang, dan rumah beliau di Kota Baru. Dan bila anda naik sekali dengan dia, atas kereta tu dia baca Quran je sepanjang perjalanan. Baca Quran, tidur, zikir. Kemudian selain daripada itu, sampai masuk je waktu, belum masuk lagi waktu, beliau akan bagi tahu pada driver, pastikan kita berhenti mana-mana surau ataupun masjid untuk nak sembahyang zuhur. Itu amalan yang dijaga sangat. Kemudian amalan ini lepas pada sembahyang saja beliau akan baca Quran. Kebanyakan begitu. Lepas sembahyang. Pernah satu ketika anak cerita 2 pengalaman anak. Sekali waktu mana lepas sembahyang asar, beliau lepas sembahyang asar di atas masjid Pulau Melaka tu, anak duduk kat belakang, anak tengok beliau baca Quran. Tengah zikir baca Quran. Kemudian tiba-tiba naik kucing 2 ekor. Kucing 2 ekor ni naik berkelahi. Kucing sebut depan dia. Dia sedang tunduk tu, lepas pada dia dalam keadaan tunduk ni,
Kemudian kucing tu berlari depan dia tu. Tiba-tiba beliau ni angkat muka. Angkat muka tengok kucing tu. Tengok mata dia, tengok ada kucing. Kucing dua-dua ekor tu mengundur, dua-dua ekor. Undur, kemudian turun melalui pintu depan. Kemudian turun tak berlari tu dua ekor. Berhenti. Ni pengalaman yang Anas ni takjub tengok benda yang baru. Tapi tu kelebihan dia lah. Yang keduanya, beliau pernah satu ketika balik daripada semayang, Anak tengok beliau macam masuk tergesa-gesa, bawa masuk air. Anak tanya, air apa ni? Anak tanya dia, air apa Aziz? Anak panggil dia Aziz. Dia kata ada air makcik tu kat luar tu, mari minta. Kejap tadi dia tak minta. Anaknya mengembel. Anak kepada makcik tersebut mengembel. Anak muda lagi. Kenapa mengembel? Anak tanya bapa mengembel. Bahasa Kelantan. Dia pun kata, tahu anak makcik tu bagi tahu, dia kata dia ejek janggut Yazid ni. Janggut Yazid ni dia ejek, dia kata janggut macam janggut kambing. Janggut kambing. Jadi dah seminggu dah anak dia tak boleh cakap. Anak muda tak boleh cakap. Lepas tu, lepas pada tersebut, anak kata, lepas tu ni dia minta air tawar. Yazid pun bagilah. Dia sebut dia bagi. Lepas seminggu lepas pada tu, makcik tu datang bagi tahu, alhamdulillah anak dia dah boleh cakap elok. Ni kelebihan yang Allah bagilah pada beliau ni sendiri. Dan beliau ni di antara orang yang anda tengok zuhud terhadap dunia. Dia tak rasa kejaran. Dia tak sibuk dengan nak besarkan rumah, tak sibuk dengan jawatan yang besar. Habis dia menjadi menteri besar, mak beliau ni kemah barang, kemah barang, kemah beg semua. Dia baru balik angkat sumpah, dia tengok beg tu ada kat luar bilik mak. Dia tanya mak dia, ni beg ni ke mana, nak buat apa ni? Mak dia kata nak pindah dah, nak pindah. Dia baru lepas angkat sumpah. Lalu dia tanya, kenapa nak pindah? Kenapa Mek nak pindah? Dia panggil Mek. Kenapa Mek nak pindah? Kan Zid dah jadi menteri besar, dia kata. Zid nak duduk rumah besar dah, mesti pindah ke rumah besar. Mak ni tidak akan dipedulikan lah, bahasa yang mudah. Mak dia rasa macam kecil. Dia ambil beg tersebut, dia bawa masuk balik. Dia masuk balik dalam bilik tu, dia angkat baju mak dia tu, dia letak balik. Letak dia rak tersebut. Dia kata Zid tak akan pindah rumah, duduk rumah ni lah, dan Zid akan jaga rumah ni. Maknanya dia ni seorang yang humble, tak nak rasa pindah, tak benarkan anak-anak dan sebagainya pergi duduk di rumah menteri besar tersebut. Ni kelebihan dia lah. Dan anda tengok dia tak rasa tamak terhadap dunia. Perasaan dia tu tak ada pada dunia. Sehingga kan menjelang saat wafat mati dia ni, wafat beliau tersebut, menjelang akhir-akhir tersebut, anda diberi peluang oleh Allah lah. Sebab anda ni jadi setiausaha pada keluarga nikmatillah. Anda cerita sikit tadi lah. Di mana waktu mana dia dalam keadaan yang nazak itu, doktor bagi tahu doktor akan masukkan dua ubat yang, satu ubat yang memang teruk. Ubat ni kalau kena ubat ni koma lah, maksudnya sampailah dalam keadaan yang menghadap depan Allah. Jadi ubat ni, sebelum masuk ubat ni doktor kata, doktor nak masuk satu lagi ubat. Nak suruh jangan sakit sangat ubat ni, jangan rasa sakit sangat. Sebabnya dalam kepala dia ada ketumbuhan sebesar bola golf. Tumbuhan bola golf ke, begitulah disebutnya. Jadi doktor nak masukkan ubat tersebut. Doktor tanya pandangan keluarga macam mana. Waktu mana mesyuarat keluarga benarkan masuk kan. Pukul 12 malam, anda tengok doktor dah masuk dah. Anda masuk pukul 12 tengah malam dengan Ustaz Ni Abdul. Kemudian lepas pada tuanku masuk, tuanku Sultan yang ada gambar tersebut, tuanku masuk, anda masuk. Dan anda masuk tu memang doktor kata tak sedar. Anda dengar doktor tepuk Tok Guru ni. Tok Guru dipanggil Tok Guru. Lepas tu, lepas pada tu nurse pun tepuk Datuk ni, nurse panggil. Doktor kata tak sedar dah. Bolehlah baca doa dan siap. Doktor siap dah. Maknanya besok tak ada dah beliau. Patutnya begitu. Lepas tu dalam pukul kami balik, kami mesyuarat.
keluarga ni mesyuarat dalam pukul 2:30. Mesyuarat nak ke bumi kat mana. Besok ni akan berlaku dia tak ada dan kita ke bumi kat mana. Kemudian dah mesyuarat keluarga tu, habis pukul 2:30, pukul 4 pagi terima mesej. Terima mesej daripada Ustaz Ni Adli bagi tahu ayah dia celik mata. Celik mata. Padahal doktor bagi tahu dia tak akan celik lagi mata. Kemudian celik mata beliau. Bila celik mata tu dia tanya pukul berapa sekarang. Katanya Ustaz Ni Adli pukul 4 pagi. Dia kata dia nak tahajud. Dia nak tahajud. Tolong ambil wuduk, dia nak solat tahajud. Jadi Ustaz Ni Adli ambil air, kemudian lap badan dia, kita ambil solat. Dia nak solat tahajud. Jadi maksud ana dalam yang diviralkan itu, bangun tu bukan bangun duduk. Tak. Bangun tu celik mata. Orang Kelantan ni sebut bangun, maknanya bangun tu celik mata lah. Mata jaga daripada tidur. Bukannya bangun duduk, bersila, takkan. Dia celik mata dia, kemudian ambil wuduk, kemudian dia solat tahajud. Solat tahajud. 3 bulan sebelum daripada itu, kami buat istimak. Kami buat istimak keluarga oleh kerana permintaan beliau. Beliau rasa beliau dah tak ada masa lagi dah nak jumpa dengan keluarga. Dalam istimak tu, waktu mana makan, gambar-gambar yang ana dengan beliau sedang makan tu, ana tanya amalan apa yang dia buat. Dia kata seingat dia, dalam hidup dia jaga solat tahajud. Dan dalam hidup dia tak pernah tinggal solat tahajud dalam hidup dia kecuali 3 kali saja. Sepanjang hidup dia 3 kali. Start daripada akhir balik kot. Daripada akhir balik ke ataupun 21 tahun, tak tahu lah bermula bila, tapi dia kata seingat dia 21 tahun 3 kali dalam hidup dia tinggal solat tahajud. 3 kali. Kita ni seingat kita 3 kali je baru tahajud. Seingat kita. Dan di saat itu pun dia jaga, kemudian dia solat, kemudian dia hanyut. Subuh dia celik mata balik. Dia tanya balik, dan sekali lagi doktor terkejut. Macam mana ubat yang power tadi tiba-tiba dia boleh terjaga balik. Kemudian dia sebut dia nak solat. Lepas solat dia minum air teh. Dia minum teh sikit, air teh sikit, dia teguk, dia 3 teguk dia. Lepas tu kemudian dia hanyut balik. Zuhur dia celik mata lagi. Kemudian asar sama juga. Asar dia celik mata lagi. Maghrib anak dia beritahu dah. Dia celik mata maghrib masa-masa solat. Lepas maghrib malam tu ana datang. Ana dengan Ustaz Ni Abdul dengan adik ana Sayuti seorang lagi. Masuk dalam bilik ICU tersebut. Ana mula baca Quran, baca doa, tiup embung begitulah. Jauh-jauh ni. Adik ananya Sayuti dia kata cakaplah, bagi salam. Bagi salam. Ana kata jangan bagi salam. Biar dia sebab dia rehat. Ustaz Ni Abdul kata tak apa. Ustaz Ni Abdul sebut bagi salam. Bagi salam. Dia pun bagi salam. Adik anak ni bagi salam. Assalamualaikum Ayazi. Assalamualaikum. Assalamualaikum bagi salam. Dia celik mata. Dia celik mata tu dia nampak macam balam begitu. Dia tanya terus. Siapa dia tanya? Dia tanya sebab dia tengok kami ni 3 orang pakai baju putih. Ingat malaikat maut. Pakai baju putih ni masuk. Kemudian dia tanya siapa? Ana pun jawab ana ni Mat ni. Dia bahasakan diri ana ni Mat, dia panggil Mat. Daripada kalimah Ahmad dipanggil Mat. Mat daripada Pahang kata. Daripada Pahang. Dia Pahang tu dia teringat. Teringat mak ana. Dia pun tanya, "Cik apa khabar?" Dia panggil panggilan keluarga kami nya panggil Cik. Pada mak ni panggil Cik. "Cik apa khabar?" Dia tanya. Ana kata alhamdulillah. Ayazi tak payah fikirlah. Ayazi itu kena fikir Ayazi tu. Dia pun sebut dia kirim salam pada mak ana. Lepas tu dia minta salam dan dia teringat pada mak ana. Adik perempuan dia terus. Lepas pada dia, mak ana ni adik dia tu. Jadi dia memang rapat 2 orang ni. Kemudian dalam keadaan gitu, kita pun sebablah tengok dia tu. Dia minta ana supaya picit kaki dia kat bawah. Dia kata dia lenguh. Ana pun pegang tangan picit kaki tu. Picit sikit tu dia rasa sakit. Jangan tekan kuat kata. Jangan tekan kuat. Ana letak tangan ana. Dia kata baca ayat Quran. Dia suruh baca ayat Quran. Ana baca ayat Quran. Dan dia bertahan sampai lebih kurang 2 minggu dalam ICU tu. Kemudian hari-hari terakhir dia terjaga, dia celik mata, dia tengok isteri dia duduk sebelah.
Cik Iyah. Kami panggil Cik Iyah ni. Mak saudara isteri pada Allahyarham Tok Guru ni. Dia celik mata, dia tepuk. Dia tepuk tangan isteri dia ni sedang baca Quran. Lepas tu isteri dia pandang muka dia sikit, dia kenyit mata. Dia senyum. Dia kata jangan bimbang tu. Jangan bimbang dia sebut. Dia nak tunjukkan keceriaan dia, jangan bimbang dia kata. Yang dia bimbang anak-anak dia kata. Anak-anak dia ni. Yang dia sebutnya, isteri dia kata jangan bimbang lah, anak-anak semua dah besar. Dia sebut demikian. Lepas pada tu, sehari sebelum daripada dia menghadap depan Allah tu, dia minta nak balik ke rumah. Dia nak tak ada dekat rumah dia sebut. Dia tak ada dekat rumah dia, kat bilik dekat masjid. Dia sebut dah dia nak balik. Doktor tak benarkan balik lagi. Sehinggalah pada petang Khamis tu, di saat mana nadi dia dah semakin teruk, doktor panggil doktor pakar semua, dah tak ada dah. Di hujung kaki dah tak ada dah, roh dah naik dah sampai hujung kaki ni. Kemudian doktor diarahkan supaya cakap kali terakhir dengan beliau. Cakap, dia dengar dah. Kemudian dah tak ada dah sampai kat dada ni. Panggil keluarga dan masing-masing cakap. Diarahkan supaya cakap dengan dia. Di penghujung saat ni masing-masing minta maaf, salah. Semua dah bagi salah. Keluar air mata dia. Doktor kata dia masih lagi ada dekat kepala dia. Roh ni masih ada lagi dekat kepala. Kemudian keluar air mata ni, Ustaz Abdul kata jangan sapu. Biar air mata tu keluar. Dalam hadis Rasulullah sebut, orang mukmin kalau dia hampir dengan meninggal dunia, dia akan peluh atas dahi, kemudian dia akan keluar air mata, kemudian dia akan kembang kepis hidung dia. Ini di antara tanda-tanda. Dan lepas pada tu dia senyum tu menghadap depan Allah SWT. Itu masa yang berlaku pada keadaan Allahyarham Tuan Guru Datuk Niam Nazri. Dia sempat balik sampai ke rumah lebih kurang setengah jam saja dalam bilik tu. Balik tu dalam keadaan memang nazak dah. Balik ke rumah, kemudian masuk dalam rumah, setengah jam ya Allah bagi menghadap depan Allah SWT. Jadi anda sendirinya sampai lebih kurang pukul 2 pagi malam tu, anda bertolak balik petang tu. Ustaz Ni Abdul telefon pada anda pukul 5 petang. Dia minta supaya anda balik. Dia kata ayah dalam keadaan nazak dia sebut. Masa pun dah terbatas sangat. Anda balik, bila waktu mana anda dengar saja begitu tu, anda tak boleh nak buat apa. Kemah barang ni sampai pukul 7 malam baru anda bertolak balik. Dia jadi bingung, kita jadi bingung, tak tahu nak buat apa. Kemudian tolak sampai saja pukul 2 pagi, dah memang tak ada dah. Kemudian mesyuarat pukul 7 pagi, lepas pada sembahyang subuh panggil mesyuarat keluarga. Diarahkan anak-anak untuk mandikan jenazah ayah. Anak-anak lelaki mandikan jenazah ayah. Manakala anak-anak perempuan kapankan nanti. Manakala anak-anak saudara diarahkan usung jenazah. Dan kami usung. Anak mula usung jenazah. Arahan tu semua datang daripada anak. Bergerak kat mana, kemudian nak jalan mana. Kemudian usung. Waktu mana usung ni dah, anak tengok dengan mata kepala anak sendiri dah. Awan-awan mendung yang berarak ni. Dan sejarah lah di Malaysia kita ni tak pernah lagi sampai 200,000 orang yang datang sembahyang jenazah. Dalam masa sebentar itu, pukul 10 pagi diiringi, kita ambil pukul 10 pagi untuk nak kebumikan jenazah, siap solat. Kemudian pukul 11 pagi, sejam perjalanan yang lebih kurang tak sampai 1 kilometer tu. Jalan tu sejam juga sampai pukul 11. Sampai di kubur tu. Waktu mana masuk kawasan kubur tu, ada 2 kali anda rasa, anda usung jenazah ni, rasa angin sejuk keluar daripada kubur tu. Kemudian lepas pada tu panas balik. Kemudian waktu mana letak saja, sekali lagi angin sejuk, bau wangi keluar. Bau sekitar tersebut. Kemudian turun jenazah. Waktu mana turun jenazah di kuburan itu, 3 orang yang sambut. Ustaz Nik Razi, adik beliau. Kemudian yang bongsu ni. Kemudian 2 orang lagi anak. Kemudian lepas pada ke bumi saja, anda nampak tu daun-daun, bunga-bunga berguguran. Pokok-pokok tu, daun bunga berguguran. Dan menghadap depan Allah. Itulah perjalanan hidup seorang insan Tuan Guru Datuk Niam Abdul Aziz ni. Wallahu a'lam.
soalan. Ha. Saya tengok dah okey soalan dia. Minta Ustaz huraikan sedikit tentang kategori 7 golongan yang diberikan bayangan oleh Allah pada hari pembalasan, terutama sekali tentang orang muda yang menjaga nafsunya. Ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di pada mahsyar nanti ada sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan itu saja. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang hidup dalam keadaan menjaganya diri dia dalam mentaati perintah Allah. Pemuda ni dalam Islam disebut pada usia, ulama-ulama kata berusia 20 tahun sampai pada usia 40 tahun. Itu masa muda. Masa yang kita kena jaga sangat. Ana sendiri suka sangat kalau masa muda ni jangan kita habiskan seorang-seorang. Masa muda ni sebaik-baiknya kita berkeluarga supaya nak jaga nafsu. Satu, jangan lambatkan perkahwinan. Jangan sampai pada usia 40 tahun baru nak kahwin. Jangan usia kita dalam usia 30 tahun baru nak kahwin. Kalau boleh 20 tahun tu kahwin dulu tu. Kerana masa tu masa muda. Masa remaja di antara masa yang usia kitanya 9 tahun sampai 20 tahun. Itu masa remaja. Tapi masa muda ni dalam keadaan yang kita boleh jaga hawa nafsu kita, yang kita kawal waktu bagaimana dengan perkahwinan. Dengan kahwin tadi kalau kita boleh jaga, insya-Allah sampai usia 40 tahun. Ini usia yang paling gemilang dalam hidup seorang mukmin. Jadi dalam keadaan demikian kita boleh jaga. Rasulullah kata ada 7 golongan. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Yang kedua, pemuda yang hati dia terikat dengan masjid. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut orang yang dia duduk seorang-seorang tiba-tiba mengalir air mata dia kerana takut terhadap dosa dia. Ni ada dia kurang 7. 7 ni kena bawa ayam golek 2 ekor. Kita cerita kemudian nanti. InsyaAllah 7 golongan panjang lagi tu. Tapi kita kalau boleh kita dapatkan keadaan demikian. Yang kedua, adakah dibolehkan makan daging yang tidak disembelih oleh orang Islam dengan hanya membaca bismillah di negara bukan Islam? Selain daripada dianggap babi tadi. Boleh dengan cara ahli kitab. Yang sembelih itu di kalangan ahli kitab. Ahli kitab dibenarkan. Dan ahli kitab ni ada ke tak ada? Ada. Sampai hari ini. Tapi kalau ahli kitab ni ada 2. Sama ada dia kuatnya kitab dia ataupun tidak. Dr. Yusuf Qardawi kata tak kira. Sekarang zaman kita sekarang kalau negara bukan Islam, maknanya ahli kitab itu dia Kristian ataupun Yahudi, dia anggap ahli kitab. Itu cara Dr. Yusuf Qardawi memudahkan. Jadi dalam keadaan demikian boleh, tapi anak sendiri tak sanggup. Maknanya kita makanlah telur-telur senang katanya. Telur je lah, tak payah sembelih kan. Membeli ikan ke dan sebagainya. Yang tu yang memudahkan lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ustaz. Ya. Macam mana pengurusan uri? Pengurusan uri Itu wajib ditanam ke sunat ke? sunat. Sunat ditanam dan dibersihkan dia. Kemudian dicucikan dia. Adapun dimasukkan paku, dimasuk pen, pensel, kalau boleh masuk komputer, iPad ke dan sebagainya, itu memang bid'ah yang memang ditambah-tambah oleh orang Melayu. Benda yang tak ada. Adapun suruh cuci, basuh, bersih, kemudian tanam, itu memang disuruh. Disunatkan dalam Islam. Supaya uri ini teman rapat kepada bayi dalam kandungan. Teman dia, tempat permainan dia. Jadi oleh demikian kita jaga bersih dia dan kita tanam dia. Perlu letak dengan batu nisan ke tu orang Melayu kita. Mana-mana wah limau nipis pula. Tu orang Melayu kita. Dia tambah-tambah. Andai penambahan orang Melayu kita ni memang bijak. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Kan biasa kita guna garam dengan nasi hitam.
dalam apa kita nak cuba doakan atau nak bagi kawasan rumah kita selamat tu. Biasa tak? Dia bukan, dia memang alat yang digunakan dalam perubatan Islam. Salah satunya lada hitam, garam kasar. Dia alat macam habbatus sauda, macam yang disebut dengan apa dia, alat-alat yang dibenarkan dalam Islam yang tak bercanggah dengan syarak. Kalau orang yang tak pandai, dia tak reti, tak jadi pun. Kalau orang pandai, dia jadi benda demikian, jadi ada kebaikan. Misalnya kita tanya kenapa lada hitam. Lada hitam ni sifat dia bagi makhluk jin, dia akan membunuh dan membakar. Dia akan merasa pedih. Makhluk jin apabila kena lada hitam, biasanya dia terbelah dengan lada hitam. Jadi oleh demikian dia akan jadi takut dengan lada hitam. Itu cara demikian. Kita nak kesan seorang tu kena sihir ke tak kena sihir, kita baca pada lada hitam, kemudian kita letak di jari dia, jari kaki terutamanya. Maka di waktu itu kita boleh kesan orang tu kena sihir tak kena sihir. Mari anak tolong. Tapi kalau kita tak baca, tak jadi apa-apa. Sahabat anak, dia kena sihir, kerap kali dia kena sihir. Jadi anak bekalkan dia lada hitam. Dia pergi ke mana-mana, dia bawa lada hitam. Kadang-kadang dia masuk tempat kapal terbang, dia masuk tempat scannya, bunyi ting, bunyi. Dia pun cari, tak ada benda. Telefon pun tak ada. Jadi ambil dia cari-cari lada hitam 3 biji. Dia keluar lada hitam, dia letak kat tepi. Dia masuk balik, tak bunyi. Tak bunyi. Jadi cuba ambil balik, masuk dalam poket. Masuk, ting, bunyi. Bunyi. Kita try. Dia aja. Bila dia tunjuk custom apa ni? Dia kata lada hitam untuk apa? Untuk perubatan Islam. Dia kata dia buat demikian 2-3 kali. Kemudian diterima. Sekali dia kata dia masuk pasar raya, dia keluar bunyi. Pasar raya barang dia curi. Macam barang kena curi. Teng. Dia keluar tu lada hitam. Dia kata dia cuba bawa masuk lada hitam yang tidak dibaca, tak bunyi. Maknanya betul lah ada kelebihan yang Allah bagi. Ustaz katanya, Ya. ada tak pesanan untuk anak-anak kita yang ada kat sini tak? Yang sebab dia punya pergaulan. Anak-anak pesan anak-anak muda ni supaya banyakkan baca Quran. Baca Quran ni satu kekuatan pada diri adik-adik kita yang sedang belajar ini. Anak-anak, dengar. Ustaz nak pesan kamu semua ni kena banyakkan baca Quran. Jangan malas baca Quran. Kerana baca Quran ni dia jadi ubat kepada menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita rajin baca Quran, dia akan jadi kita hebat. Lebih hebat daripada Power Rangers. Nak sebutnya kita lebih hebat daripada yang segala-galanya. Kekuatan kita dengan Al-Quran. Satu. Yang kedua, jangan tinggal solat. Solat jangan tinggal. Seusaha mungkin kena jaga solat. Bangun lewat pun kena solat. Jangan tak solat. Yang ketiga, jangan tinggikan suara depan ibu kalian. Jangan bercakap kasar dengan ibu. Ibu ni menjadi redha Allah untuk kita. Kalau kita boleh jaga hati ibu kita, kita akan berjaya akan datang nanti. Tapi kalau kita tak boleh jaga hati ibu, maka kita tak akan berjaya akan datang nanti. Jadi anak-anak yang belajar di sini kena jaga dan dengar kata-kata ibu. Ibu menjadi utama dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, jangan banyak sangat terlibat dengan gadget-gadget. Yang keempat ni, jangan terlibat banyak sangat dengan gadget-gadget. Boleh main, tapi kena ada masa. Jangan kita bermain sepanjang masa, tetapi kita kena ambil masa bila kita boleh main gadget ni. Kita boleh main bila kita dah baca Quran. Belum baca Quran, kita jangan main gadget. Itu yang kita kena jaga. 4 perkara tu je Ustaz pesan pada kamu. Wallahu a'lam.
Dia ganggu kejap. Belum terlupa. Ini sumbangan daripada saya wakil semua. Saya tak kira apa-apa. Minta dapat keberkatan kan. Untuk yang ada yang infak, ada yang wakaf, ada campur, ada yang juga untuk zakat. Jazakallah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah rahmati. Dia bercampur. Ya. Dirham, dolar pun ada. Dolar pun ada. Terima semua, kita terima semua. Pandai nak kita tukar. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang buat dia. Kalau nak direct perlu nak Tengok dalam matancenter.com. atas okey. Tengok dalam matancenter.com Nanti kita share lah dalam punya kelas. ataupun dalam Facebook anda pun boleh. Okey, ada apa? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama ya, terima kasihlah kepada semua. Program ni apa yang kita buat ni sebenarnya gabungan sekali dengan penduduk Abu Dhabi lah. Malaysia dengan Abu Dhabi. Haji Najmi. So Dubai, Abu Dhabi. Semua Malaysia. kita cuba kalau ada lagi jangan Ustaz, jangan takut-takut dengan abang kan. Kita program lama sikit. Takut orang sini je sikit. Kita sebenarnya share dengan Ustaz, sebenarnya masalah kita ni kawasan lah saya beritahu nak dapat tempat. Ya alhamdulillah, terima kasih lah kepada UMNO. UMNO Dubai no. Nama penuh UMNO lagi. Okay, selain itu saya boleh share juga. Kita every Friday setiap Jumaat 2 kali seminggu, 2 kali sebulan kita ada buat program tafsir campur bahasa Arab atau kita ada buat Imam Malik. Siapa yang free tu sama-sama lah. Lain benda tu tak apa. Okey, saya sebagai tuan rumah ingin mengucapkan terima kasih kepada semua lah. Kerana sudi meluangkan masa Ustaz Ahmad Rizki, bukan senang nak dapat ni live. Dan kita lepas ni tengok dekat TV je lah. YouTube. YouTube ada. Tapi tak ada waktu program macam ni, tak ada. Saya juga ingin mohon maaf lah kalau ada kekurangan. Satu, as a token for tonight, semua akan dapat packing nasi, dalam, daging dengan sambal udang kat luar tu. Tolong ambil ya. Kalau rasa tak cukup, ada lagi bekas besar tu, boleh ambil juga. So susah kalau betul lah, kalau tu janganlah segan janganlah rasa ni. Kalau boleh datang lagi lah. InsyaAllah kita akan buat lagi elok lah. Ni satu gambar kenang-kenangan. Boleh. Pasal kita ni ramai yang pindah lagi lepas ni. Kita Boleh